Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada 6 orang je ni. Tak apalah, cikgu teruskan je. Okay, sebab yang ni cikgu record. Okay, mana yang sempat kita bincangkan. Kalau tak sempat kita sambung hari Khamis Okay, bacalah doa. Doa sendiri dulu Okey, kita sambung dengan penambahan dan penolakan vektor. Okey. Okey, slide cikgu okey nampak Okey, daripada video yang cikgu dah share sebelum ni. Okey. First dia ada bagi tahu kan tentang vektor paduan. Okey, so apa yang kamu faham tentang vektor paduan ni? Apa maksud vektor paduan? Anyone? Tak tahu? Faham tak maksud vektor paduan tu apa? Tahu tak vektor paduan tu apa? Vektor yang selari. Vektor yang selari. Maksudnya vektor yang selari. Okey, boleh tengok juga dekat yang nota, ada sedikit nota dekat dalam bahan fotostat tu. Dekat situ ada maksud vektor paduan. So, itu je sebenarnya. Vektor paduan ni adalah hasil tambah dua vektor. Okey, hasil tambah. Hasil tambah dua vektor. Cikgu tulis short form je. Okey, kemudian dia ada beberapa cara lah. Sama ada kita nak menggunakan hukum segitiga. Kan dia ada bagi kat situ hukum segitiga. Lepas tu hukum segi empat selari. Hukum segi empat selari. Dan satu lagi hukum poligon. Dia ada 3 jenis. Okey, hukum poligon. Okey. Kemudian dia diterangkan juga. Dia kata kalau dua vektor tu selari. Kalau dua vektor selari. Ada dua vektor yang selari. Okey, hasil tambahnya. Okey, hasil tambah dia kita hanya campur sahaja magnitude dia. Hasil tambahnya. Okay, kita just campur sahaja magnitude. Okay, campurkan magnitude sahaja. Okay, kan ada diberi. Okay, satu vektor, satu lagi vektor, katakan ini adalah selari. Okay, bila selari, okay, katakan ini adalah vektor A, sini akan jadi 2A ni tak boleh jadi B. Jadi A. So, kita just tambah je lah magnitude. 1 dengan 2 jadi 3. So, dapatlah 3A. Macam tu. Okay, simple saja sebenarnya. Tak susah sangat pun yang vektor ni. Penambahan dengan penolakan vektor. Okay, lepas tu apa yang diberitahu lagi kat situ? Vektor negatif. Okay, kita ada vektor negatif. Okay, penambahan penolakan dua vektor yang selari. Dia kalau kita tolak vektor yang selari pula, kan kalau kata macam tadi, A dengan 2A, tapi mestilah besar tolak kecil kan. Boleh je kecil tolak besar. So, dia akan berkurang lah. Macam contohnya, 2A, okay, 2A, kita tolakkan dengan A. Kita dapatlah 1A. Simple. Dia macam algebra. Kamu boleh assume yang ini macam X lah. Macam X. Okay, so 2X tolak X dapat 1X.
Dia simple saja. Kemudian penolakan dua vektor yang tidak selari. Okey, bila kita tolak vektor yang tak selari, yang ni yang selari yang ni yang selari. Okey, kalau dia tak selari, kalau dia tak selari, satu macam ni, satu macam ni. Okey, katakan yang ni, ini A. Ini A juga, tapi cuma dia tak selari je kan. Okey, tak selari ni mungkin boleh jadi macam ni ke, ni pun A ke kan. So kalau kita nak buat penolakan ni, okey, kita just sama ada A dengan B lah sebab ni lain ni B lah. Okey, katakan ni C ke. Okey, so kita just dia macam tambah, tapi disebabkan macam ni lah, A dia asalnya A tambah dengan B lah. A tambah dengan B. Tapi disebabkan B tu arah dia berbeza, jadi kita kena tambah dengan negatif B. Macam tu. Jadi dia akan jadilah penolakan. Dia macam biasalah kamu jumpa positif bertemu dengan negatif, mestilah jadi negatif. Macam tu saja sebenarnya. Okey, seterusnya contoh soalan yang nombor 1 kan. Nombor 1 tu, tentukan vektor paduan bagi yang berikut tu. Okey, so soalan nombor 1 kita tengok soalan A tu. Contoh dah diberi kat situ. Simple saja. Tak nampak skrin. Dah. Tadi cikgu tanya tak jawab, dia nampak ke tak skrin. Okey, kejap Tak nampak ada je. Kenapa tak nampak? Yang lain nampak tak? Nampak cikgu. Nampak je. Tak nampak? Sekejap. Sekejap, kita stop sekejap. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Boleh? Nampak tak ni? Nampak cikgu. Okay, ni yang tadi cikgu terangkan lah. Ada ni 3 perkara ni yang cikgu terangkan balik lah daripada video yang cikgu share tu kan. Okey, seterusnya kita sambung terus nombor 1. Tentukan vektor paduan bagi setiap yang berikut. Okey. So 1/2A tambah dengan 2A tambah dengan 1/3A. Okey. Dia sebenarnya macam algebra biasa. A tu kamu anggaplah macam X saja. Okey. Kalau ikutkan yang ini, dia boleh jadi dia adalah selari. Kan? Campurkan ke semuanya. Campurkan ke semuanya tu. Okey. So, kita just tambah je lah. Setengah campur 2, tambah 1/3. Guna kalkulator sajalah. Kamu just guna kalkulator. Ambil nombor saja. So, tuliskan jawapan dia. 17/6A. Simple. Okey. B pun sama. Okey. X. Bila ada tanda apa tu? Tilda ni. Vektor lah tu Tapi sama macam algebra biasa saja. 2X tambah untuk penambahan ini tambah 1/4X. Okey. Semua ada tilda ni. Ni pun buat macam biasa. Kamu just tekan kalkulator, dapatlah 25/4X. Simple. Kemudian C pun sama. Kamu calculate lah ini. Okay, senang sangat ni yang ni semua ni. So 25/4Y. Untuk yang D, kamu akan dapat hanya guna kalkulator 5 tambah 1/2 tambah 1/5 tambah 1/6. So dapatlah 88/15Y. Okay, simple saja. Okey, boleh Yang ni simple saja. Next, kita tengok muka surat sebelah. Muka surat 165. Okey, yang ni dalam bentuk gambar rajah. Okey. Tentukan vektor paduan Okey. Dekat gambar rajah tu ada anak panah. Anak panah tu penting Okey, nombor 2 nombor 2A. Cikgu kena lukis sikit lah. Lebih kurang lah
So anak panah ni macam ni. Okay, D, yang ni C. Okay, yang ni B, yang ni E. Semua ada tilde lah. Okay, so vektor paduan adalah penambahan bagi vektor lah. Kalau macam ni, penambahan bagi dua vektor. Okay, soalan satu dia nak vektor A tambah dengan vektor B. Okay, sini ada huruf A, sini B, sini C, sini D, sini E. Okay. Dia nak vektor A tambah vektor B. Okay. Vektor A yang ni tambah dengan yang ni. Okay. So kita akan dapat yang mana? Kalau dua vektor ni je kita tambah. Vektor A tambah vektor B. So hasilnya kita akan dapat AC. Okay, yang ni kita gunakan hukum segitiga tu. Okay, hukum segitiga. Okay, vektor A adalah AB. Macam tu. Vektor A ni adalah A ke B. Campur dengan vektor B adalah B ke C. Okay, kalau kita guna hukum segitiga, okay, boleh tengok balik hukum segitiga dekat nota tu. Okay, tengok balik. Okay, AB campur BC akan dapat AC. AB campur BC akan dapat AC. Dia aplikasi dia macam ni tau. Contohnya lah, kamu ada tiga point lah. A, B dengan C. Nanti kamu akan jumpa juga soalan aplikasi. Okey, kamu nak daripada A, kamu nak pergi ke C. Okey, ada satu jalan. Okey, boleh terus pergi ke C terus macam ni, direct. Okey, ada lagi satu jalan, kamu kena pergi B dahulu, lepas tu baru boleh pergi ke C. Jalan panjang lah. Okey, sebenarnya ni dah jadi satu konsep yang hukum segitiga dah sebenarnya. Okey, nak pergi A ke C, sebenarnya dia adalah AB campur dengan BC. Macam tu. Cuma jalan dia jalan lain. Okey. So, dekat sini, kalau untuk jawapan nombor 1 tu, cara nak tulis dia, okey, kamu tak bolehlah tulis C. Tak bolehlah buat sama dengan C. Sebab mana ada dekat sini C kan? Ni anak panah dia sepatut macam ni lah. A, B, B, C. So, jawapan dia AC. So, kamu just tulis AC. Sebab kita tak ada vektor yang macam ni. Dekat AC tu, kamu kena tulis macam ni lah. So, vektor ingat vektor kita boleh tulis macam ni. Okay, macam ni. Ataupun macam ni. Okay. Tapi dekat AC tak ada macam ni. Jadi, kita tulis huruf besar ni. AC. Maksudnya arah dia A ke C. Okay. Okay. Cuba tengok dekat sini. Cara kita nak dapatkan AC. Okay. A mesti A dahulu. Belakang mesti C. Dia macam ni. Depan A, belakang C. Nak dapatkan AC. Yang tengah ni, yang tengah ni dengan yang ni boleh jadi apa-apa huruf lah kalau kita nak bentuk AC. Tapi depends kepada soalan. Kalau macam soalan satu kita ni, dia akan jadi B lah. Sini B, sini mesti B juga. Umpama B kat sini kita potong, kita akan dapat balik AC. Macam tu Okey, soalan nombor 1 tadi jawapan dia AC macam tu. Gunakan huruf besar. Okey, yang kedua, vektor B campur dengan vektor C. Cuba kita tengok dekat gambar rajah ni. Vektor B maksudnya B ke C. Vektor B ni adalah B ke C. Kemudian vektor C adalah C ke D. Maksudnya campurkan dengan CD. Vektor paduan adalah hasil tambah dua vektor. Ingat tu. Okey. Sebenarnya kalau kita tak tengok gambar rajah pun, kita boleh dapat dah. Kita akan dapat B, D. Nampak tak macam saya cakap tadi? Kita ambil depan dengan belakang sekali. Ini kena samalah. Baru boleh kita potong. Umpama kita potong C tu, tinggal BD sahaja. Kalau nak tengok dekat gambar rajah ni, BC, CD. So, dia akan jadi BD. Hukum segitiga tu. Okey, yang ketiga. C tambah D.
vektor C tambah vektor D. So, vektor C tambah vektor D. So, sama tadi. Vektor C adalah C ke D. Vektor D adalah D ke E. So, kita boleh jadikan dia sebagai CE. Tanpa lihat gambar rajah pun kita boleh buat. Kita potong dia D kat sini. Pastikan sama. Kita ambil depan dengan belakang sekali. Okey. Seterusnya, nombor 4. Okey. AB campur BD. Okey, A ke B. Okey, A ke B yang ni campur dengan B ke D. AB campur B ke D. B ke D ni kalau ikutkan line dia dekat sini lah. A ke B campur dengan B ke D. So kalau kita nak bentuk segitiga dia sebenarnya adalah A ke D. Jadi segitiga ni. Okey, macam ni lah. A ke B, B ke D, A ke D lah. Hukum segitiga tu. A ke B campur B ke D akan jadi A ke D. Ataupun kita just boleh guna yang macam cikgu cakap tadi kan. Kita ambil awal dengan akhir sahaja. So dapat A, D. Okey. Dengan syarat ini kena sama. So kalau A, E campur dengan B, BC contohnya, yang ni tak boleh jadi AC AE campur BC jadi AC, salah. Okey, sebab ni dengan ni tak sama, tak boleh potong. Okey. Okey, seterusnya kita tengok 2B. Okey, sambil tu check lah siapa yang dah buat tu okey lah, betul-betul. Kalau salah betulkan, yang tak buat lagi buat sekali terus. Okey, yang hadir tak perlu hantar bukti kat cikgu. Yang tak hadir nanti cikgu minta hantar. Okey, soalan B. Okey, lihat dekat gambar rajah tu je Okey, kamu lihat je kat gambar rajah, cikgu tak perlu nak lukis lagi. Okey, X tambah Y. Vektor X tambah vektor Y. Okey, kalau kita lihat dekat sini, vektor X kita adalah AB. A ke B. Okey, vektor Y kita ialah B ke C. Tanpa lihat gambar rajah, kita boleh simpulkan dia adalah AC. Vektor paduan dia adalah AC. Okey, seterusnya nombor 2. Vektor Z tambah vektor X. Okey, cuba tengok vektor Z. Tolong seorang respon. Vektor Z cikgu nak tulis sebagai apa ni? AD ke DA? Tak dengar seorang? DA. DA. Kena ikut anak panah. DA DA. Okey, DA. Okey, kemudian tambah dengan X. X kita adalah AB. Okey. So, ni sama, jadi kita boleh buat DB. Okey, tanpa lihat gambar rajah. Okey, nombor 3. DC campur CB. Ini pun boleh terus bagi jawapan DB. Sebab ni sama. Nampak? Ni sama. Okey, tapi dia punya ni berbeza. Yang ni DC, yang ni DA, ni AB, ni CB. Tapi dia boleh juga. Kamu boleh check dekat gambar rajah. Walaupun dia DAAB, DAAB still dapat DB. Satu lagi, kalau DC campur dengan CB, still dapat DB juga. Okey. Ataupun kamu tengok juga gambar rajah tu kan. Okey, nombor 4. Okey, BC campur dengan CA. So, apa jawapannya? A. AB. AB BA. Jangan kena ikut juga. Ini dulu depan. BA. Jangan buat AB. BA. BC, CA. Ambil depan dulu. BA. Jangan AB. Kalau kau nak bagi jawapan AB, kamu kena letak negatif. Macam tu. Boleh letak AB. Tapi kena letak negatif AB. Sebab kita dah terbalikkan arah dia. Okey. Dia macam ni lah. Arah AB macam ni. Okey. Tapi kamu
Arah AB, arah BA macam ni sebenarnya. Okay. Tapi kamu nak bagi jawapan AB, kamu nak terbalikkan arah dia. Kamu kena letak negatif. Macam tu. Okay, seterusnya C Buatlah kat sini C. Okay, C1. Okay. B, C. Okay, A1 So, A campur B. Ini tolong bagi jawapan dekat cikgu ni apa ni? Kita punya A apa? A ni apa? Vektor A. Nak tulis sebagai apa? Q, R macam tu. Cikgu kata yang ni. Cikgu nak yang ni. A, Q, R. B kita R, S. So, jawapan kita? QS. Jawapan kita QS lah. Okay, nombor 2. Okay, vektor B campur dengan C. Kalau yang huruf kecil macam ni, better kita tulis huruf besar punya tu. Senang nampak. Okay, first kita tulis dulu vektor B kita RS, R ke S. Supaya yang ini, kalau kita tulis dalam huruf besar ni, kita tahu arah dia. R ke S ke S ke R. Tapi kalau yang ni B sahaja, kita tak nampak arah dia. Okay. So, untuk yang C pula S ke T. Tulis S baru T. Jangan tulis TS. Macam tu. So, lebih mudah. Kalau cikgu lebih mudah dekat sini, kita boleh terus tulis jawapan. R, T. Macam tu. Okay. Okay, nombor 3. Okay. QR campur RT. Jawapannya? QT. QT. Okay, and then nombor 4. RT campur TQ. Jawapannya? Jawapannya RQ lah. Jawapannya RQ saja. Okay, boleh kan? Senang je. Senang ke susah? Senang je kan? Okay, kita tengok nombor 3. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3A. Okay, dia kata yang ni adalah segi 4 selari. Okay. Bila dia kata segi 4 selari ni, kamu kena tahulah yang ni selari dengan yang ni. Yang ni selari dengan yang ni. Itu maksudnya segi 4 selari walaupun dia tak lukis kat situ. Okay. Kemudian soalannya. Vektor paduan bagi A. Bagi step yang berikutlah. AB campurkan dengan AD. AB campur dengan AD. Macam mana tu? So, AB kita yang ni kan? AB kita yang ni. AB kita yang ni. AD kita yang ni. Tengok balik dekat hukum segi 4. Okay, segi 4 selari tadi. Dekat mana hasil tambah 2 vektor kalau jenis segi 4 selari ni? Siapa tahu? Dekat mana hasil tambah dia? Dia tak boleh buat macam tadi tau. Yang ni, kamu tak boleh ambil depan dengan belakang sebab yang ni tak sama. Siapa tahu? Kalau ingat tadi, kan ada Cikgu Hasnul tu ajar kan? Macam mana kita nak cari kan? Katakan ini AD, ni AB kan? Ni AD, ni AB. Okay. Kita bina segi 4 selari macam ni. Tapi kat situ dah ada gambar rajah dia. Okay. So, vektor paduan dia adalah yang ini. Yang tu sebenarnya. Sebab, okay, sebenarnya AB ni, dia akan sama dengan BC juga sebenarnya. AD yang ni dengan BC sama. Okay. So, sebenarnya selain daripada AB tambah AD, kamu boleh buat AB campur dengan BC. Sebab dia selari, jadi AD dengan BC ni sama. Jadi, kamu boleh buat gantikan AD ni dengan BC. So, kalau daripada sini, kita boleh buat cara macam tadi. Tulis depan dengan depan sekali dengan belakang sekali.
dapatlah jawapan AC. Ataupun kalau kamu dah tahu, dah ingat benda tu yang cikgu ajar tadi tu, kita terus dapat jawapan dia dekat sini, tengah-tengah tu. Itu adalah vektor paduan bagi AD campur dengan AB. Okay. Okay, yang kedua, BA campur BC. BA campur BC. Yang ni pun kita tak boleh terus potong. Tak boleh potong ambil, tak boleh terus tulis BC saja. Okay, kita tengok gambar rajah. Better kita tengok gambar rajah. So, BA kita kalau ikutkan arah dia bertentangan kan? BA yang ni. BA yang ni. Okay, BC macam ni. Okay, BC macam ni. BA macam ni. Okay. So, kamu nak tulis BA, kamu gantikan dulu BC dengan AD. Boleh buat macam tu. So, BA tak apa, kamu tulis dulu. Jangan tulis lagi negatif Kamu just tulis BA. Okay, lepas tu ini BC macam ni. So, kita tulis AD. Kita campur dengan AD. Okay, BA campur dengan AD. So, daripada sini sebenarnya kita dah boleh terus dapat jawapan. Kita dapat jawapan BD. Okay, kalau cikgu lukis balik kan. Okay, macam mana BD. Okay, macam ni lah. Okay, sini A, sini B, sini D kan. Tadi kita punya arah bertentangan dengan AB tadi. So, BA. Okay. Sekarang ni kamu jangan ikut anak panah yang memang dah sedia ada dekat sini. Sekarang ni kita assume kosong balik kita punya anak panah tu. Kita buat anak panah yang barulah. Tu sebab tak boleh letak negatif. Sebab asalnya gambar rajah ni bukan ada anak panah pun. Okay, so dia boleh jadi AB ataupun BA. Soalan yang kedua ni BA, dia bukan nak AB. Jangan kamu teringat balik yang tadi yang kita dah buat anak panah yang mula-mula tadi. Itu untuk soalan nombor 1. Okay, nombor 2 dia nak BA. Okay, BA. Okay, BC tadi kita dah tukar kepada AD sebab dia sama saja. Okay, BA. Okay, campur dengan AD. So, kita akan dapat jawapan dia BD. Okay, kita dapat jawapan dia BD. Okay, kalau dekat gambar rajah ni kamu boleh tengok jalan untuk ke BD. Okay, satu lagi jalan dia adalah mestilah BA campur dengan AD. Dia samalah ini. Okay, kemudian nombor 3, DA campur DC. DA campur DC. Okay, DA campur DC. So, kalau D ke A kita, ingat jangan ikut anak panah yang dah kita lukis tadi. Dia boleh jadi DA pula. Macam ni lah pula DA. Okay, kemudian DC. DC macam ni. Ni D, sini A, sini C kan. Okay, DA campur DC. Okay, DA campur DC Okey, sebenarnya kalau mengikut hukum segi 4 selari tu, dia dah dapat jawapan dia. Sebenarnya dia dekat sini tengah-tengah ni. Iaitu ke B sini. DB. Okey, DB. Ataupun kita buat dulu DA, DA, kita tukar DC kepada AB. Arah mesti samalah. Kalau DC sini, AB pun arah macam ni. Okey. So, kita tukar DA kekal, DC tu kita jadikan dia AB. Sebab dia sama. Sebab dia dah nyatakan selari. Jadi, DC dengan AB tu selari. So, bila dah dapat DA, sini AB, senanglah kita nak buat kesimpulan jawapan dia. Dapatlah DB. Macam tu. Ini kalau dalam gambar rajah. Kalau tanpa gambar rajah, kita kena imagine lah. DC tu adalah sama dengan AB. Barulah kita dapat potong ni. Pastikan sama. Kita nak bagi sama ni. A tu. Supaya kita boleh terus dapat jawapan B. Okey, seterusnya yang keempat, CB campur CD. Okey.
So CB kita macam ni CB, C ke B. Okay. Okay, CD kita pula dekat sini. Okay, CD kita kat sini. Okay, so CB campur CD. So lebih mudah, CD tu kita tukar jadi BA lah. CD arah macam ni. Jadi jangan tulis AB pula. CD arah dia ke kiri, BA lah kena gantikan dengan BA. CB campur dengan BA. Okay? Kita nak pilih ni, yang B ni. Supaya kita boleh potongkan dia, kita boleh tulis jawapan terus CA. Macam tu. Okay? Okay, ini soalan 3A, 3B. Okay, 3B pun sama, dia kata segi 4 selari. Okay, ni cikgu nak tanya lah. Tanya jawapan kan. Okay, PQ campur PS. Okay, dapat apa jawapan dia? PR kan? Sebab dia senang macam ni. Kamu tulis PQ dulu. Okay, PQ. Kalau kita nak hapuskan Q, kita kena tulis Q dulu. Q apa? Kalau ikut kat sini, kalau kita dah buat PQ tadi, QR lah kalau ikutkan kan, sambungan dia. P ke Q, Q sambung ke R. Okay. Ataupun PS tu kita tengok, dia selari dengan QR. Jadi PS kita boleh gantikan dengan QR. Jadi dapatlah jawapan dia PR. Okay. Okay. Yang kedua, SP campur SR. Okay, so kita tulis SP dulu. Okay, kita nak campur dengan P apa? Kita tengok SR tadi kita boleh gantikan dengan PQ. Sebab SR dengan PQ selari. Pastikan tulis SR PQ. Bukan SR tu digantikan dengan QP. Dia mesti arah mesti bersama juga. Kalau S ke R, P ke Q. So yang ni kita gantikan P Q. So dapat jawapan dia apa ni? SQ. Ya, SQ. Okay. Seterusnya FA campur FE. Okay. So FA kita cikgu buat mana ni? Sorry. Silap soalan pula. QP campur QR. Okay. So, kita tulis QP campur dengan P apa? QR selari dengan PS kan? PS. QR dia selari dengan PS. Okay, jadi QR ni kita gantikan dengan PS. So, jawapan kita? QS. Yes. Okay, and then nombor 4. RQ campur RS. RQ campur RS. Okay. Okay, RQ kita. Okay, RQ kita dah ada. Kemudian Q apa? Kita tengok RS. RS dia selari dengan QP. Macam tu kan? So, jawapan kita? RP. Okay. Okay, boleh juga kalau cikgu nak buat macam ni. Cikgu ambil RS dulu. RS campur dengan RQ. So, kita tulis RS dulu. Okay. Lepas tu mestilah kita kena start dengan S apa kan? So, RQ kita adalah selari dengan SP. Jadi, RS campur dengan SP. Okay. So, dapat juga jawapan RP. Nampak? Walaupun cikgu terbalikkan kan? Terbalikkan saja dia punya kedudukan tu. Yang ni kita cari RS dulu. Yang ni kita cari RQ dulu. Yang ni kita tulis dulu. Yang ni kita cari kan. Sekarang ni kita tulis dulu. SP ni kita cari. Okay. Okay, and then last lah yang ni. So, nanti kita sambung lagi lah. Yang lain boleh settlekan dulu. Okay. Settlekan sampai muka surat 168 tu kan. 168 Nanti kita sambung Khamis. Okay, last nombor C. Okay, dia bentuk sebenarnya dia adalah hexagon. Okay, dia bagi tahu kat situ hexagon.
heksagon sekata lah. Tapi kamu kena tahulah yang mana selari kan. Contohnya FA, DC mestilah selari. Dengan EO, OB. Kita boleh tahu yang mana selari lah. AO, BC selari. Okay. Fahamkan gambar rajah tu. Okay, nombor 1. AB campur AF. AB campur AF. Okay, katakan kita buat AB dulu. Okay. Kita nak B apa? B tu nak tulis apa dekat belakang tu. Kita tengok yang selari dengan AF. Yang selari dengan AF tapi mesti bermula dengan huruf B. Macam tu. So yang mana? Dekat gambar rajah tu. Kita nak selari dengan AF tapi mesti bermula dengan huruf B. BC. Apa dia? B apa? BF. BF. Selari dengan AF. Selari dengan AF. CD. CD. CD betul. Tapi kita nak mesti bermula dengan huruf B. BC. BC mana selari dengan AF? Oh ya. Yang mana yang selari? BO. BO lah yang selari. Yang selari, maksud selari AF, CD selari. Tapi cikgu nak bermula dengan huruf B. Supaya kita boleh potong B nanti. So yang selari dengan dia BO. Memang banyak. Tapi yang mana? So bolehlah kita tulis jawapan dia AO. Sebab ni dah sama. Kita nak bagi sama yang tu. Okey, yang kedua. OC campur OE. Okey, kita tulis dulu OC. Sekarang ni mestilah C apa kan? Barulah kita boleh potong. C apa yang selari dengan OE? OE kita kat situ. Cuba kamu tengok. C apa yang selari dengan OE? Tengok gambar rajah OE. Cari yang selari dengan dia. Tapi mesti bermula huruf C. So apa? D. CD. Kan? OE dia akan selari dengan CD. AF pun selari. Tapi kita nak yang bermula dengan C. So C, D. Okay? So dapat jawapan O, D. Okay, bila ni sama, boleh terus tulis jawapan O, D. Okay, yang ketiga. FA campur dengan FE. Okay, kita tulis dulu FA. Kita cari, kemudian kita kena tambah dengan A apa supaya kita nak potong ni kan. A apa? Kita tengok FE yang selari dengan FE tapi bermula dengan A. Yang mana? AB. Mana mahu AB? FE kalau AB tak selari tu. AO. Tengok betul-betul. A ke O. Nampak tak? Syakban. FE dengan AO. Syakban Kak Iman tadi. Boleh tak? FE dia akan selari dengan AO. AB tak selari. Tengok arah dia berbeza tu. Okay, so FA dengan FE kita tukar jadi AO. Okay, so jawapan dia adalah FO. Sebab ni dah sama. Okay, and then yang keempat. CB campur CD. Okay, kita tulis CB dulu. Okay, kita tengok CD yang selari. Tapi mesti bermula dengan huruf B. Bermula dengan huruf B. Cikgu ambil yang sama dengan ni. CD yang selari dengan CD. Bermula dengan huruf B. Yang mana? Anyone? Tengok dekat gambar rajah tu. Yang mana selari? Dengan CD. Dengan CD. Yang selari dengan CD. Kalau ikutkan yang selari dengan dia OE, AF, BO. Nampak tak ni? CD akan selari dengan OE, AF, BO. Tapi kita nak pilih yang mana?
Pilih BO lah. Kita nak yang bermula dari B. Padahal banyak je yang sama. Tapi kita nak mudahkan jalan kerja. Kita cari yang mula dengan B. Terus dapat jawapan C, O. Okay, macam tu. Okay. So, cuba lagi nombor 4, 5, 6. Semua tu, nombor 4 masih lagi vektor paduan. Okay, nombor 5 tu kamu hanya buat algebra macam biasa sahaja. Assume lah pemboleh ubah tu sebagai X. Tapi kalau ada XY lah Jangan kamu campurkan X dengan Y tu kamu kira semua. Dia kena macam kamu assume dalam satu ungkapan tu ada X, ada Y. Untuk soalan nombor 5 So jawapan mesti ada X, ada Y. Ada U, ada V. Kalau C semua, kalau A semua, so jawapan dia A sahaja. C sahaja. Macam tu. Okey, yang nombor 6 tu adalah penolakan. Cuba dulu. Cuba tengok balik yang video sebelum ni macam mana nak buat penolakan. Ada beberapa contoh. Cuba buat dulu. Nanti hari Khamis kita bincang. Nombor 7 pun sama, penolakan. Okey, nombor 8 ni boleh cuba dululah. Ungkapkan dalam sebutan A dan B. Okay. Yang ni nanti kalau ni insyaAllah hari Khamis kita bincangkan terus. Tapi kena buat dululah. Okey. Sampai ke surat 168. Okey, cikgu rasa setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana